Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Irsyad USJ 1, Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, inilah pertama kali saya berceramah di Masjid Al-Irsyad ini, dan saya selalu datang ke sini. Setiap kali nak pergi umrah, saya akan buat kursus di sini, kursus di masjid ni lah. Macam pagi tadi hampir 300 orang menghadiri kursus umrah. InsyaAllah setiap tahun, kerana kemudahan yang ada di masjid USJ 1 ni, Al-Irsyad, dewan dia di belakang tu aircon, lepas tu dengan ada kemudahan LCD, bangku dan sebagainya. Jadi saya akan buat center dekat sinilah untuk kursus umrah saya. Untuk ceramah ini pertama kali, kerana dia orang tak jemput. Dia orang jemput, saya datanglah. Jadi alhamdulillah. Tajuk ini berkenaan dengan penghayatan korban. Apa dalil dia? Surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah sembahyang dan anhar, yakni korban. Kenapa ayat ini, tuan-tuan, disebut tentang sembahyang? Menunjukkan bahawa korban adalah benda yang sangat penting. Kalau sembahyang tu wajib, maka hukum bagi korban kalau mazhab Hanafi ialah wajib kalau mampu. Tapi mazhab Syafi'i dia sampai kepada sunat muakkadun, sunat muakkad. Sunat muakkad ni dekat-dekat dengan wajib lah. Sebab tu orang yang bermazhab Hanafi, contohnya di Bangladesh, Pakistan, mereka akan cari mana korban yang paling gemuk. Kalau orang Bangladesh kan, kalau dia nak beli lembu, mana lembu yang paling besar. Sebab wajib bagi dia. Tapi kita orang Melayu, mana paling murah. Yang paling murah itulah dia nak masuk korban. Yang penting lepas aja. Dia kira macam tu ya. Sebab tu tuan-tuan, hukum dia bagi kita adalah sunat muakkadun, sunat muakkad. Jadi tuan-tuan, kalau mampu buatlah. Kerana apa? Kerana dia menyucikan dosa kita. Daripada kalimah bahasa qaraba, korban ni qaraba. Qaraba ni apa? Maksud dia qarib, nak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sembahyang kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku dan matiku lillahi rabbil alamin. Sembahyang kita kerana Allah kan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kerana apa tuan-tuan? Tiada syirik bagi Allah, dan itulah arahan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahawa akulah orang Islam. Sembahyang tu kita tengok doa iftitah menunjukkan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu korban. Korban ni orang yang buat, tuan-tuan, dia menggugurkan dosa-dosa dia. Macam kita pergi umrah lah. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah, keampunan dosa. Wal hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan kecuali syurga. Ni semua pakat ramai bertolak dah. Kota kita tahun ni 36,000. Suhu hari ni 48 darjah Celsius. Panas tuan-tuan. Siapa pergi haji kena sabar banyak-banyak lah. Saya pergi tahun 2019, 54 darjah Celsius. Masa wukuf tak apa lagi, ada bumbung. Masa duduk, tuan-tuan, bermalam di Muzdalifah, duduk atas pasir, ada tikar kecil, kemudian panas, tak ada tudung, tak ada bumbung. Duduk di sana hampir dekat 8 jam menanti bas. Duduk bersembang macam ni, tiba-tiba jatuh mati tuan-tuan. Panas sangat. Tengok sebelah pula mati, lagi mati. Saya senyap terus tak cakap. Sebab sekejap aku pula tuan-tuan menggerunkan tuan-tuan.
54 darjah Celsius. Mungkin tuan-tuan hari wukuf ni 50. Sebab tu dia orang siapa yang nak pergi nanti dapat tawaran minum air banyak-banyak. Satu lagi, jangan mandi kerap. Kalau panas jangan mandi kerap. Kita kalau di Malaysia panas, pagi mandi, petang mandi kan, tengah hari mandi, malam mandi. Di Mekah jangan mandi. Kalau mandi kerap, tuan-tuan ni, kulit kita akan jadi kering. Dia akan pecah habis ni. Mulut-mulut pecah, kaki, tumit semua pecah. Jadi mandi sekali sudah. Dan dia tak busuk. Pakai ihram tu, peluh kita tak busuk. Tuan-tuan, balik tuan-tuan lipat-lipat, bubuh dalam beg. Sampai KLIA tuan-tuan buka, pensan terus. Punya busuk. Sampai kat Malaysia busuk sungguh tuan-tuan. Di Mekah tak busuk. Minum air banyak-banyak. Dan alhamdulillah tuan-tuan, dibuka semula tuan-tuan untuk kita pergi haji. Kota kita 36,000. Tapi lebih daripada itulah, sebab ada yang pergi mujamalah, dia punya visa dia ataupun furada. Dan alhamdulillah menunjukkan bahawa pentingnya kita buat korban untuk gugurkan dosa. Kalau orang pergi umrah, gugurkan dosa dia. Sebanyak mana apa? Rambut yang dia gunting ketika tahlul. Sebab tu orang yang pergi umrah disunatkan orang lelaki bercukur. Sebab Allah kira dosa dia sebanyak mana rambut yang gugur. Kalau rambut tu ada 3 juta, 3 juta lah gugur dosa dia. Dan korban ni sebanyak mana darah yang mengalir ketika disembelih. Sebab tu ketika korban sunat kita tengok sembelihan kita tu gugur dosa kita. Sembahyang gugur dosa. Maka korban juga mendekatkan diri daripada kalimah qaraba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak tanyalah, masjid USJ 1 Al-Irsyad berapa ekor? 11 ekor. Oh, banyak. Okey dah tu. Kan. Saya kampung saya aja, surau 15 ekor. Surau 15, masjid 11. Orang USJ ni kaya-kaya semua. Saya duduk di USJ 9 tentang belakang Masjid Al-Falah kan. Lama jugalah, 5-6 tahun ada rumah saya kat situ, rumah sewa lah. Kemudian saya jatuh hati dekat USJ ni, saya nak beli rumah. Tanya saja, tak ada murah. 700 rumah saya tu saya nak beli 900,000. Kemudian saya tak mampu nak beli rumah, saya buat kedai makan. Pernah pergi tak? Kedai makan saya dekat USJ 8 tu. UAK Cafe, bukan Wak. Ada yang tanya, ni Wak kah? Wak Cafe, bukan Wak. U tu aku, Ustaz. A tu Abdullah, K tu Khairi. Pergilah makan kat situ. Tuan-tuan tengah makan tu habis, tuan-tuan sebut nama saya, Ustaz Abdullah Khairi. InsyaAllah 2 kali bayar. Saya ada kafe dekat situ, dekat USJ 8, depan balai polis. Macam-macam ada situ. Pergilah tuan-tuan, support sekarang ni bisnes apa pun teruk down. Saya bawa umrah, travel umrah, Allahu Akbar. Dulu setahun saya bawa 3,000 lebih jamaah. Sekarang ni ya Allah, nak bawa ramai kena tipu. Saya bawa bulan 3 baru ni 6 biji bas, kena tipu setengah juta rial. Kali dengan duit kita jatuh sekarang 1.31. Duit kita lagi jatuh hari ni $1 4.6. Oh, tak tahulah tuan-tuan nak buat bisnes apa lepas ni. Jual daun ketum lah. Aduh, ceramah pun susah sekarang ni kan. Allah, tuan-tuan dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban ni itu dalil dia, itu hukum dia. Kita tengok pula ayat Al-Quran berkenaan dengan sejarah korban. Kita tengok surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Turun ayat ni. Dan tatkala balagha, yakni balir Nabi Ismail alaihi salam. Sa'ya ni boleh bantu akan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni ketika dia belum dapat hidayah daripada Allah, dia mencari Tuhan. Dia tengok malam, dia kata inilah Tuhan. Kemudian malam hilang, dia tengok siang, dia kata ini Tuhan. Kemudian dia tengok bulan, inilah Tuhan. Bulan hilang, dia tengok matahari,
Dia kata Tuhan matahari, akhirnya hilang. Dia tengok pokok hancur. Dia kata Tuhan tidak hancur, Tuhan tidak hilang. Akhirnya Tuhan buka hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hidayah ni bukan milik kita, milik Allah. Macam saya ceramah ni, tuan-tuan yang dengar ni kan dalam masjid, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi di luar masjid, walaupun di luar masjid ada yang tak pernah datang. Sekarang kita ada rakaman, tuan-tuan, punya banyaknya kamera. Ini TV 3 ke apa ni? Dengan susah hati memang tak masuk dalam TV, tuan-tuan. Tuhan buka pintu hidayah. Sebab tu saya pernah ceramah, tuan-tuan. Saya ceramah aja, saya tak kira di mana tempat pun. Kadang-kadang tegas, kadang-kadang lembut. Saya pernah ceramah di satu daerah dekat Senawang. Cerita dalam YouTube. Saya ceramah ni dipanggil. Bila saya ceramah, Pak Long ni dia kaya. Dia ada hampir 100 biji backhoe. Backhoe tu yang tu lah, jengkaut tu, yang korek tu kan. Lepas tu dia ada lori punya banyak. Kira kaya lah. Nak cerita kata hidayah ni bukan milik kita, milik Allah. Ketika mana habis ceramah, saya tengok dia, saya tanya Pak Long ni kaya lah, lori banyak, backhoe pun banyak. Pak Long pergi umrah berapa kali dah? Dia kata saya belum sampai seru. Saya kata belum sampai seru? Ni saya seru ni, saya seru. Dia kata belum sampai hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Bila dia kata tak sampai hidayah, saya pun tak kata apalah. Tuan-tuan, 2 minggu saya nak tolak pergi Mekah. Dia datang dengan motor Harley Davidson, dengan topi Jerman kecil tu, dengan tangan pemegang tu berbulu-bulu tu kan. Sampai-sampai dekat Penang, rumah saya Penang. Sampai-sampai dia bunyikan horn dia pun bunyi pelik. Dia ada ekor bang. Saya keluar Pak Long, Ustaz. Dia tengok muka saya. Kenapa Pak Long? Daripada Senawang dah sampai Seru. Sampai Seru macam mana? Saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Saya kata 2 minggu nak bertolak. Hari tu saya ajak tak nak pergi. Ni 2 minggu nak bertolak baru nak pergi. Mana boleh? Visa dah clear, semua saya dah proses. Dia kata saya orang nak pergi dengan dia tak nak bawa pula dah. Saya kata ya Allah, Pak Long ni macam ni lah, tak apa, bagi dokumen, saya try urus, saya pergi dulu. Nanti Pak Long pergi seorang-seorang. Tak apalah Ustaz, yang penting pergi dengan Ustaz. Saya pun tak apalah. Kami pergi Madinah, dia turun di Jeddah. Saya sampai di Jeddah, saya pergi ambil dia. Dia naik kapal terbang, dia pakai kain ihram, dia niat dekat miqat di atas kapal terbang tu. Sampai dekat Jeddah, dia pakai kain ihram lah, bawah pakai kain, atas tutup. Siapa ambil? Saya tanya dah, Pak Long dah niat belum? Alhamdulillah. Jom. Jadi naik bas bersama dengan jamaah saya daripada Madinah. Sampai saja hotel nama Qurtobah. Sekarang hotel tu pun dah tak ada dah, dia tolak, hancur habis. Sekarang ni di Jabal Omar tu semua hotel 5 star. 5 star tuan-tuan, mahal-mahal tu, 5 star. Di Jabal Omar dulu tu ada hotel nama Qurtobah. Cantik hotel tu. Sampai-sampai saya kata jamaah tak payahlah, bawakan beg ini naik kemudian turun. Kita nak cepat supaya kita tak lama dalam ihram, dalam pantang larang. Jadi kita biar hotel boy bawa naik beg, kita tunggu di bawah. Okey, semua dah ada wuduk? Ada. Okey, jom kita masuk. Sebelum masuk, jamaah lelaki tolong ittiba. Ittiba ni buka bahu kanan lah kan. Saya suruh buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Pak Long tadi datang jumpa saya. Ustaz, ada apa? Kalau tak buka boleh tak? Tak nak buka ni. Saya kata kenapa? Pak Long ni sunnah Nabi. Dia pun tunjuk kan, buka sikit lah. Tengok dekat lengan dia ada tatu kala jengking. Tatu skorpion ni, skorpion. Saya kata, Pak Long, tu yang saya tak nak pergi umrah Ustaz. Saya dosa banyak. Rupanya dia ni kepala gangster masa muda lah. Tapi kaya, saya pun tak tahulah apa duit dia dapat kan. Dia kata, ya Allah, tatu. Ustaz jangan tanya Ustaz, tu yang saya tak nak pergi umrah. Saya takut Ustaz. Ada orang pergi tak nampak Kaabah, ada orang pergi sesat. Allah, saya kata jangan susah hati. Kalau sesat, tanya polis saja. Macam bapa saudara saya kan, dia pergi Mekah, dia sesat, dia pergi polis, anak cakap Arab, anak nak sesat nak kata apa dah.
ana sesatun. Hantam sesatun. Qul tu ma'araf madza tatakallam. Aku tak faham hang cakap apa ni. Dia kata ana sesatun. Dia ingat sesatun bahasa Arab. Qul kata ma'araf, tak faham. Dia nak cari hotel tak jumpa. Tak ada guna apa. Polis, ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Dia sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud dia tu sesat dah tu. Polis tu terus, sadaqallahul azim. Tuan-tuan, sebab tu kalau pergi Mekah ni kena tahu sikit bahasa Arab. Senang. Contohnya kalau pergi Mekah, hafal sikit 5 kalimah. Pertama, hammam tu tandas. Kita selalu pergi mana-mana negara pun kena tahu tandas sebab nak kencing, nak berak. Saya kalau pergi Thailand, saya hafal tandas Honam. Honam tandas kalau Thailand. Saya pergi negara mana, Uzbek, saya cari dulu mana tandas tu, dia punya kalimah tu. Kalau Arab, hammam, tandas. Ataupun kalau pergi nak beli barang, kam fulus, kam rial, kam berapa, apalah. Pergi Mekah, kalau pergi, ada seorang pakcik tu, dia pergi jemaah saya baru ni, dia pergi kam rial. Oh, dia belagak, rupanya dia apa yang tu lah. Kam rial, Arab tu kata arba'a rial. Arba'a datang apa? Apa arba'a ni? Arba'a berapa? Dia teringat usalli fardhu Aisyah, arba'a rakaatin. 4 rial. Dia nak minta 3. Macam mana nak kata 3? Usalli fardhu maghribi salasa rial. La, salasa wa nus. Kata Allah, apa dia ni? Salasa wa nus, salasa 3, nus. Nisfu Sya'ban. Dia teringat nisfu separuh, 3 separuh, 3 setengah. Dia nak minta 2. Usalli fardhu subhi raka'ataini. Tahu dia sebut raka'ataini rial. Arab cakap Melayu, orang tak cakap macam tu jam. Jangan raka'ataini rial lah. Jadi kalau rial lain 2 rial ataupun isna rial. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya kata jangan susah hatilah. Kalau sesat, tanya polis. InsyaAllah polis akan tunjuk jalan. Kalau tak nampak, insyaAllah nampak. Buka. Pak Long tadi buka, nampak ni tatu ni punya besar tuan-tuan. Lepas tu tatu tu pun ada coloring ni, cantik lah. Tapi bila dia jalan, jamaah yang lain semua tengok, ni gangster mana ni kan. Saya nak tanyalah orang USJ satu ni, jahat-jahat kita ada tatu tak orang Melayu? Jarang lah nak jumpa orang ada tatu. Kalau ada memang gangster semualah. Kalau ada tatu mungkin dia orang Kadazan ke, masuk Islam kan, ataupun Chinese ke, muka macam Melayu sikit, masuk Islam. Kalau Melayu jarang, tapi di Melayu betul. Saya pernah jumpa ada seorang Melayu Singapura yang ada tatu ni, celoring dekat sini. Tu memang gangster lah. Tapi alhamdulillah Tuhan buka hidayah dekat dia. Jadi bila dia jalan, semua pakat tengok jamaah Melayu ni. Rupa-rupanya tuan-tuan senang bawa masuk dalam Masjid Haram. Saya kata jamaah, masuk, rendahkan diri, tawaduk, kita tengok Kaabah 20 pahala. Bila masuk jamaah, saya bagi earphone seorang satu. Jadi bila saya bercakap, semua dengar. Jadi bila saya bercakap jamaah duduk, semua duduk. Saya kata jamaah angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long tadi tak nak angkat, dia pejam mata. Saya tengok dia pejam mata. Saya kata Pak Long, angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Dia takut tak nampak, dia pejam mata. Saya kata Pak Long, buka mata, tengok Kaabah. Dia pun buka. Ustaz, nampak. Bila nampak tuan-tuan, terus dia sebut, Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Saya kata Pak Long, depan Kaabah minta ke Allah, lupa Ustaz. Di Mekah ni excited sampai lupa. Akhirnya dia pun, ya Allah ampun dosaku. Di Mekah seorang menangis, semua menangis. Dia menangis. Bila dia menangis tuan-tuan, semua menangis. Dia kata jamaah, jom kita tawaf. Habis tawaf, saya duduk depan makam Ibrahim. Dia duduk sebelah saya. Dia pergi seorang. Dia kata Pak Long,
Doa? Dia tak nak doa apa? Saya tak tahu bahasa Arab. Alah, doa Melayu lah. Dia kata saya Melayu pun jarang doa. Aish. Itu macam mana? Ustaz doa, saya amin. Tak boleh, tak boleh. Yang afdal, Pak Long doa, saya amin. Pak Long sebutlah apa pun. Dia pun, ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Saya pun amin. Aku pernah bully orang ni. Saya pun amin. Aku pernah buat ni, saya dengar tu. Oh, dia kena dosa. Ni manusia apa kan? Kira apa yang dia sebut tu tak mampu kita dengar. Memang jahat sungguhlah. Jahat sungguh. Cerita Pak Long. Ish. Tak habis dengan dosa apa doa ni. Nanti habis kita sa'i, sebab kita tak boleh pergi peluk lagi Kaabah. Habis sa'i, kita pergi cari multazam di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Kita pergi peluk, boleh tak? Pak Long kata, tu yang nak pergi dengan ustaz. Okey, jom. Pergi sa'i. Habis sa'i saya kata, Pak Long, jom kita pergi multazam. Saya bawa dia tuan-tuan, dekat multazam boleh masuk 3 orang lah. Jadi ramai orang dekat tu berebut. Dia duduk di belakang, dekat setengah jam tak boleh masuk lagi. Bila tak boleh masuk setengah jam, dia tweet saya, Ustaz, dia nak tumbuk yang depan tu. Sebab tak bagi dia masuk. Dia kata, Pak Long, ni depan Kaabah ni, sabarlah. Astaghfirullahalazim. Dia nak tumbuk tu, bagi ni. Kita sabarlah, nanti dia orang habis, takkan dia duduk lama-lama. Nanti kita masuk. Elok seorang keluar-keluar, dapat. Saya pun tolak dia. Tolak dia, dada dia kena Kaabah, dia angkat tangan. Dia senyap. Dia terbisik kat telinga dia, Pak Long, minta ampun dosa. Oh, ya Allah, ampun dosaku. Menangis dia tuan-tuan. Lepas tu dia senyap pula. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long, mintalah ampun dosa mak ayah. Lupa Ustaz. Ya Allah, ampun dosa mak ayah. Dia senyap pula. Saya bisik kat telinga dia, mintalah ampun isteri kita, anak-anak kita, murah rezeki. Lupa. Ya Allah, ampun dosa isteriku, anak-anak, murah rezekiku. Senyap pula. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Saya tarik dia kesat air mata tuan-tuan. Duduk dekat makam Ibrahim. Saya tengok dia, Pak Long, apa cerita? Ustaz, saya tak pernah menangis dalam hidup saya, kepala gangster. Tapi hari ni saya menangis Ustaz. Saya sebut dekat dia, Pak Long, itu namanya hidayah milik Allah. Hidayah sungguh. Balik dia pusing 180 darjah. Pusing tuan-tuan macam mana? Balik pakai serban. Semayang tak tinggal di masjid setiap waktu. Semayang Jumaat pakai jubah. Saya pergi nak baca khutbah tuan-tuan, saya jumpa dia. Dia duduk sebelah. Pak Long, alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah. Saya kata, hidayah macam mana? Rupanya dia duduk di Mekah, dia doa nak buang tatu. Nak buang tatu ni, dia selak lengan. Selak tengok-tengok tatu tu tak ada dah. Tapi kulit ni merah ni, merah menyala ni. Kerana apa? Kulit tu dah keluar dah. Dia tengok-tengok, ya Allah, Pak Long buat apa ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia doa nak buang tatu. Balik dia pasang setrika. Setrika tu dia pasang bagi panas. Dah panas, cukup panas, dia letak. Dia letak, dia angkat kulit tu terlekat dekat setrika tu. Terkeluarlah tatu tu. Saya kata, Pak Long sanggup buat macam ni ke? Dia sebut 2 kalimah, saya menangis. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Itu namanya hidayah milik Allah. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, inilah yang berlaku. Apabila falamma balagha ma'hu sa'ya, apabila Nabi Ismail, tuan-tuan, ketika mana Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah, Allah tak kurniakan anak. Sebab tu korban ni tuan-tuan untuk dekat diri kepada Allah. Apa kita buat kena ada pengorbanan. Kalau tidak, tak berjaya. Contoh masjid ni, kalau tak ada orang korban tuan-tuan bagi duit, tak cantik macam ni. Apa tu cantik tuan-tuan kan? Kalau tak ada orang korban masa dia untuk bagi idea macam mana nak perelokkan masjid, tak akan ada masjid yang hebat macam ni. Mesti ada pengorbanan. Macam itulah tuan-tuan, apabila Siti Sarah tak ada anak, maka dia Nabi Ibrahim kahwin dengan lagi seorang isteri nama Siti Hajar. Siti Hajar, Hajar maksud dia batu, Siti maksud dia nenek perempuan. Dengan izin Allah, Allah bagi di atas pengorbanan yang sudah tua. Siti Sarah mengandung, Siti Hajar mengandung. Tuan-tuan bayang umur 56 mengandung.
Jam tuan-tuan. Kalau saya lah umur 90, tiba-tiba isteri saya mengandung, isteri 86, saya 90. Oh, pening oh. Pergi hantar sekolah, nanti semua cikgu kata, Datuk kan yang hantar tu? Datuk pula kan? Ayah lah tu 86. Bapak saudara saya umur 90, dia tok bomoh lah, bomoh duk rawat orang. Dia kahwin sampai satu ketika isteri dia yang ke-9. Dia kahwin 2 aja. Kahwin yang ketiga, isteri dia meninggal. Dia tak boleh kahwin lebih pada 3, lebih pada 2. Satu hari, tuan-tuan, isteri dia tinggal seorang je last. Dia umur 90. Datang seorang budak perempuan yang tak berapa cukup lah, kan? Kira macam gila lah. Jadi mak dia bawa dengan ayah dia. Dia kata apa? Boleh ubat, tapi syarat kalau elok kahwin dengan aku. Umur 90. Perempuan ni, anak gadis ni umur 25. Dia rawat-rawat, sembuh. Tak gila, kahwin. Kami pergi ziarah. Pak Long mana Pak Long? Saya semua yang tua-tua saya main Pak Long. Pak Long pergi klinik, tengok isteri dia umur 25 mengandung, tuan-tuan. Dia 90. Nak bawa motor pun tak larat dah. Pergi hantar isteri mengandung. Bayang tuan-tuan, kami duduk tengok. Allahu Akbar, Pak Long 90, berapa lama dia boleh hidup. Dapat anak, tuan-tuan, lahir hari pertama, hari kedua dia meninggal. Mati tuan-tuan. Mati Pak Long tu. Allah. Anak kecil lagi tak sempat nak tengok mak ayah. Macam ni lah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba tuan-tuan diberitahu Siti Sarah mengandung, maka lahirlah namanya Ishak, yang keturunannya sebelah yang disebut sebagai Bani Israel. Ishak. Kalau tuan-tuan pergi dekat Palestin, pergi dekat Aqsa, ada satu masjid nama Masjid Ibrahim. Nabi Ibrahim, kubur dia ada di sana, dekat dengan Palestin, di Aqsa. Ada masjid Nabi Ibrahim, kubur dia ada di situ. Di situ juga ada Siti Sarah, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Nabi Ibrahim duduk sebelah orang Islam, kerana pernah berlaku satu pagi ketika imam tu sembahyang, datang Yahudi ni tembak, mati semua. Bila mati semua, dia tutup masjid. Bila dia buka balik, dia ambil kubur Nabi Ismail, Nabi Yakub duduk sebelah Yahudi. Masjid tu terpecah dua. Nabi Ibrahim terpecah dua, separuh sebelah Islam, separuh sebelah orang Yahudi. Nabi Ishak, Siti Sarah sebelah sini, orang Islam. Tuan-tuan, apa yang berlaku akhirnya bila mengandung, lahirlah Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan, yang berlaku ketika mana Nabi Ibrahim muda, ni cerita kisah. Nabi Ibrahim ada bapa nama Azar bin Nahur. Azar ini bapa yang sangat hebat mendidik anaknya. Tapi bapa dia ni menyembah berhala. Bukan saja menyembah, dia juga buat patung. Buat berhala, jual. Kadang-kadang dia buat daripada buah kurma, dia jual. Bila kurma tak cukup, dia makan berhala tu. Nabi Ibrahim kata, teruk bapa aku ni. Satu hari berlaku perayaan. Zaman itu ada nama Namrud. Tuan-tuan tahu tak? Kalau Firaun, zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau Namrud, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud ni mengaku Tuhan. Sebab tu Allah sediakan neraka di bawah sekali nama Hawiyah. Kepada siapa? Kepada yang bernama Namrud, yang bernama Haman, yang bernama Qarun, yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, ya, bukan Abdullah Khairi. Abdullah bin Khairi itu aku, Abdullah Khairi. Tak nak, tuan-tuan, tak maulah kan. Namrud ni mengaku Tuhan. Dia buat satu perayaan, akhirnya mereka tinggalkan, tuan-tuan, ada satu patung yang besar. Kisah ni tuan-tuan tahu. Nabi Ibrahim pergi, tuan-tuan, dia pegang kapak, dia hancurkan semua berhala yang kecil. Kemudian dia letakkan kapak itu di tengkuk berhala yang besar. Akhirnya mereka pergi tengok, semua dah hancur. Mereka kata tak ada yang lain, mestilah anak Azar. Azar ni ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang hancurkan dipanggil. Ibrahim kata, aku tidak hancurkan. Yang menghancurkan berhala yang besar ini. Lalu mereka mengatakan, la yadur wa la yanfa'u. Berhala ni dia tak memberi manfaat dan mudarat, dia tak boleh buat apa. Nabi Ibrahim kata, kalau tak boleh buat apa, kenapa menyembah berhala ni? Kenapa tak menyembah Tuhan aku, iaitu Tuhan yang Hanif. Yang ni apa? Agama yang Hanif, yakni Allah.
Akhirnya mereka tak nak terima, mereka tangkap, bawa ke Namrud. Namrud menjatuhkan hukum, iaitu dilemparkan ke dalam api. Kisah ini disebut di dalam Quran, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, bardan jadi sejuk. Api sifatnya panas, api sifatnya membakar, tapi kerana Nabi Ibrahim AS, api jadi sejuk. Berkat. Sebab tu kita jangan hina ulama, tuan-tuan. Kadang-kadang ulama tu dia bawa keberkatan, bawa keberkatan, tuan-tuan. Pernah ada orang yang tak mengandung sehingga 13 tahun. Saya pergi bawa tuan-tuan jumpa seorang ulama. Saya suruh dia doa. Saya kata, Tuan Guru, doa ni lama dah tak mengandung, tolong. Dia doa, doa dia buat air sikit, dia baca-baca, dia kata minumlah, kemudian sapu. Dengan keberkatan doa tu, alhamdulillah mengandung perempuan ni. Sebab apa, tuan-tuan? Kita macam kita pergi JPJ lah, pergi JPJ nak buat apa nama itulah, lesen. Tuan-tuan tak ada orang kenal, boleh buat tak? Boleh, tapi lambat lah. Saya kalau pergi JPJ duduk je, saya tak akan pakai mask. Walaupun suruh pakai mask, saya tak akan pakai. Kerana apa? Mereka tengok, Ustaz, garanti cepat. Dia duduk tengok kat kaunter tu, saya duduk. Nanti, Ustaz, 5 minit dia. Tiba-tiba dia datang, Ustaz, nak buat apa? Nak buat ni, lesen mati. Tak apa, Ustaz. Ustaz nombor berapa? Lama lagi. Tak apa, Ustaz. 5 minit, sekejap aja. Kerana apa? Ada orang kenal. Tengok, kita menggunakan syafaat orang yang kenal tu. Macam tu, tuan-tuan. Kita doa kadang tak makbul, kita cari orang yang dekat dengan Allah. Kan? Orang yang dekat siapa? Ulama lah. Bagi dia doa. Doa-doa mengandung, tuan-tuan. Mengandung. Macam tu juga pergi Mekah. Ada orang tak mengandung, jumpa saya, Ustaz doa. Saya takkan doa. Saya kata, abang doa. Saya tolong amin dia. Apa yang saya amin? Saya kata, ya Allah, minta ampun dosa. Dia pun, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Saya pun amin. Amin, ya Allah, amin. Alhamdulillah. Setahun lepas tu dia telefon saya, duduk di Mekah. Saya duduk di Mekah. Ustaz, alhamdulillah isteri saya dalam labor room, nak melahirkan dah. Saya pun, oh, nak lahir, telefon aku, projek senyap. Menunjuk apa? Keberkatan. Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku, tuan-tuan? Berkat, tuan-tuan, Nabi Ibrahim, api itu jadi bardan, sejuk. Sejuk kerana keberkatan. Sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi Mekah, kadang-kadang hujan turun tiap hari. Saya pernah pergi Mekah, tuan-tuan, hujan turun tiap hari. Dalam hati, ya Allah, kenapa ni? Selalunya Mekah ni panas, hujan turun. Arab kalau di Mekah hujan turun, mereka akan keluar untuk mandi hujan, berkat. Mereka akan sebut, Allahumma sayyiban nafi'an, keberkatan. Kita di Malaysia kalau hujan, jangan demam. Arab pakat keluar, hujan. Mereka dapat keberkatan daripada hujan tu, sembuhkan penyakit, tuan-tuan. Nabi Ibrahim dengan berkat dia, maka jadi sejuk. Sebab tu saya pernah jumpa seorang ulama. Dia kata, ya akhi, kalaulah ada siapa yang demam tak sembuh, ambil air, baca ayat tadi, ya narukuni bardan wassalaman, niat sebagai doa, sebut nama, ya na bardan wassalaman ala Abdullah Khairi, supaya apa? Kebah, dia jadi sejuk, dia tak demam. Minumlah 3 kali. Ambil kesempatan, tuan-tuan. Saya buat di Mekah. Ada seorang pakcik, dia demam, dia tak kebah. Saya kata, pakcik, macam mana ni? Esok nak pergi Mekah. Isteri dia, nak kebah macam mana, Ustaz? Bawa apa nama beg saja, ubat punya banyak, tak nak makan. Tu macam mana? Tak mau makan. Bila kata tak nak makan, saya kata, pakcik, air zam-zam nak tak? Khairul ma' fil ardi ma'u zam-zam. Sebaik-baik air muka bumi, air zam-zam. Kalau siapa nak minum, syuribalah, seperti mana apa yang diniat, Allah akan sembuhkan. Pakcik, air zam-zam nak tak? Saya jampi sikit, pakcik minum, InsyaAllah kebah. Air zam-zam tak apa. Saya pun pegang air zam-zam, saya lepas dalam tu Panadol soluble, masuk 2 biji, dia duduk berbuih kan, saya pun jampi, bismillah. Allah, air zam-zam ni baca ni, Allahumma inni
Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Ada doa khusus. Kalau seorang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Itu doa kalau nak minum air Zam-Zam. Jadi saya pun tiup lah. Tiup. Baca lah. Dia pun pegang minum. Dia senyap. Kenapa rasa Panadol? Memanglah Panadol soluble. Tapi saya tak bagi tahu. Memang kalau air Zam-Zam dijampi, dia rasa Panadol. Dia pun minum habis 3 jam kebah berpeluh. Doktor, ustaz, air jampi ustaz berkesan apa Panadol. Macam baru ni saya bawa pergi jemaah bulan Ramadan. Ada jemaah tu kan tawaf sejam tak berjalan. Bila tak berjalan, subhanallah kali, subhanallah, geram. Bila tak berjalan, dia bawa keluar telefon, dia ambil video. Bila ambil video, jaga orang Arab akan marah. Fatwa telah bagi tahu dah, mungkin tak sah pusingan tu kerana dia dilarang. Dia buat video, tak boleh jalan, buat video. Polis Arab, Haji mamnu. Polis tu marah pakcik tu marah tu, polis tu balik. Haji apa? Umrah, tahu tak? Umrah. Dia marah sebab polis tu panggil dia haji. Dia kata, haji apa? Aku buat umrah. Mangkuk ayun betul lah tuan-tuan. Kadang jemaah ni sampai tak tahu apa. Kan? Jadi tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, alhamdulillah pakcik tu kebah pergi tuan-tuan di Mekah. Dia tawaf, dia sa'i dengan saya. Ketika mana dia nak balik, tak jumpa pakcik ni. Rupa-rupanya dia demam balik. Saya pergi ziarah pakcik, isteri dia, demam pula ustaz. Makan pun tak mau, ubat pun tak mau, popek kan. Isteri tu nyap lah. Suami dia, tak larat lah. Tu tak larat. Kata pakcik isu nak balik, kita nak tawaf wida, macam mana? Larat. Saya tak apalah. Dia datang dengan menantu dah. Nanti abang buat turun pakcik ni, nanti kita naik motor. Bawa turun nak tawaf wida. Pergilah tuan-tuan. Saya kata naik motor, bila naik yang 2 tu, pakcik duduk sebelah, abang ikat. Menantu dia tuan-tuan bawa pakcik ni duduk atas itulah motor tu, ikat. Pusingan pertama saya duduk di belakang. Saya tengok pakcik tadi, senyap ya. Pusingan kedua nampak dia lemah dah. Pusingan ketiga dia nampak macam nak jatuh. Pusingan keempat tuan-tuan, dia mati tengah tawaf. Mati tuan-tuan. Terus jatuh. Saya tengok Allah mati. Sebab kalau mati di Mekah menyusahkan saya. Nak kena pergi report kedutaan, report polis, minta surat doktor, kemudian kebenaran kuburkan jenazah. Macam-macam. Saya kalau siapa lah pergi Mekah minta mati, saya doa balik, janganlah ya Allah. Jangan. Tiba-tiba dia mati tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila mati tuan-tuan, rupanya kita boleh uruskan. Senang, alhamdulillah. Dah habis, saya jumpa isteri dia lah. Isteri dia menangis. Ustaz, dia kata, makcik jangan menangis. Suami makcik mati depan Kaabah, tengah tawaf dalam wuduk pula. Jamin surga. Bukan saya menangis pasal suami saya. Tu saya menangis ustaz, saya datang dengan suami bawa 4 beg. Balik tuan-tuan seorang. Siapa nak tarik 4 beg ni ustaz? Dia duk fikir pasal tu, beg tu. Saya kata, makcik ni lah, tak apalah, nanti saya urus lah. Apalah. Tak, makcik tak sehati ke suami meninggal? Dia kata, ustaz, dia layak mati depan Kaabah. Dia layak mati tengah tawaf. Dia layak mati dalam masjid. Saya kata, kenapa? Ustaz, dia pencin ustaz. Hidup dia dalam masjid ya. Hidup dia dalam masjid saja. Maka layak dia mati dalam masjid. Mati di Masjid Haram. Sebab tu kalau tuan-tuan duduk USJ, selalu datang masjid, insya-Allah mati dalam masjid lah. Tapi jangan hari ni lah. Hari lain tuan-tuan. Menunjuk apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kita berhenti sekejap. Kita bagi apa nama laluan kepada azan. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Apabila Nabi Ibrahim alaihi salam dikurniakan anak Ishak dan Ismail.
Akhirnya berlaku tuan-tuan perintah Allah supaya dipisahkan Siti Hajar dengan Siti Hajar dengan Siti Sarah. Maka Hajar supaya dihantar daripada Palestin tuan-tuan, tempat mereka duduk, ke mana? Hajar dihantar ke suatu tempat yang sangat dahsyat, tak ada air panas kering kontang, iaitu di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Tinggal macam tu ya. Kerana apa? Perintah Allah. Kita kadang-kadang Allah perintah sembahyang pun kita malas tuan-tuan. Kadang-kadang duduk dekat masjid tak datang tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada pengorbanan sikit sebelum kita bertemu dengan Allah, kan? Korbankan sedikit masa kita datang solat. Sebab apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau kita tuan-tuan satu buat baik, yakinlah kita mati dengan baik. Kita akan mati dengan kebaikan yang kita buat. Sebab itu penting. Apabila ditinggalkan tuan-tuan, ayat ni cerita falamma balagha ma'u sa'ya, ketika mana telah dewasa Nabi Ibrahim pergi ziarah, pergi tengok Nabi Ismail ni boleh bantu dia. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi dalam tidurnya, aku sembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pendapat kamu? Tuan-tuan bayanglah Nabi Ibrahim berjumpa anaknya, dah boleh bantu dah. Dah balik mungkin umur 15. Saya tuan-tuan balik umur 15 lah. Kami dulu bersunat umur 15 bersunat. 15 tuan-tuan. Sekarang ni umur 7 tahun dah bersunat kan? Ada bersunat belum? Bersunat dah? Buka tengok. Kami zaman saya 15. Duduk kampung. Bersunat lah pakai mudim, duduk atas batang pisang tu. Kadang-kadang Tok Mudim pun terkejut. Mana satu batang pisang ni? Ni dah balik umur 15. Tiba-tiba in ya bunayya inni ara fil manam inni azbauka fandur madza tara. Aku mimpi, dalam mimpi aku kata apa? Sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Kalau saya lah, sebelum bapak sembelih saya sembelih bapak. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, buatlah apa Allah suruh, kamu akan tengok aku di kalangan orang yang sabar. Tuan-tuan bayang tengok, jumpa anak, tiba-tiba Allah perintah suruh sembelih. Maka tuan-tuan apa yang berlaku? Dibawa, dipakat elok-elok dengan Nabi Ismail. Berjalan tuan-tuan daripada Mekah pergi ke Mina. Pergi ke Mina, sebab tu orang yang pergi Mekah, tuan-tuan, mereka akan melakukan wajib haji. Di antaranya apa? Melontar di Mina. Melontar Aqabah, ula wusta Aqabah. Ambil daripada apa? Syariat ni. Apa yang berlaku kepada Nabi Ismail ketika mana berjalan nak pergi tuan-tuan untuk disembelih. Kalau tuan-tuan pergi di Mina, tuan-tuan akan jumpa sebelum sampai di Jamrat ada satu bukit sebelah kiri. Ada satu bangunan macam menara masjid. Bangunan itulah tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Tempat dia lah. Ketika berjalan tuan-tuan, iblis datang. Bapak kamu ni gila. Bapak kamu ni tak betul sembelih kamu. Dia ambil Bismillahirrahmanirrahim lisyayatin wa hisbih. Lontar. Ni sunat tuan-tuan kita, sunat wajib haji. Kita melontar Jamratul Aqabah, ula usta Aqabah tu. Rajman lisyayatin wa hisbih, dengan baca ayat tu. Aku lontarkan syaitan dan kuncu-kuncunya. Saya pernah tuan-tuan pergi haji 2006. Pergi-pergi masa last tu, hari terakhir. Saya ambil batu besar ni. Saya pegang-pegang nak melontar, Arab tu pegang tangan. Haji! Saya kata, limadha? Sunnah saghir hadha bas. Dia kata, sunnah besar ni ya. Saya kata, syaitan kabir. Ada. Kuais, dia kata. Yang ni lebih bagus. La. Saghir. Hadha bas. Besar ni aja. Sunnah. Dalam hati aku cakap, dia cakap, mampu aku suka aku lah. Saya pun balik. Tuan-tuan, mungkin yang tegur saya tu tak tahu malaikat apa. Kan? Saya pegang-pegang baling, batu depan tu kena, dia baling patah balik. Boom, kena. Rupanya syaitan besar itu ialah aku. Boom, kena. Allahu Akbar, bengkak tuan-tuan. Dia sunnah Nabi besar ni aja. Pegang tu, Bismillahirrahmanirrahim lisyayatin wa hisbih. Rajman lisyayatin wa hisbih, aku rejam syaitan dan kuncu-kuncunya. Kerana apa? Itulah yang dibuat oleh Nabi Ismail alaihissalam. Pegang, lontar. Sampai saja, cerita ringkas cerita tuan-tuan. Kalau cerita panjang ni ambil sampai pukul 12 tengah malam.
Tuan-tuan boleh tunggu? Boleh? Tuan-tuan tunggulah, aku nak balik. Jadi apa yang berlaku? Ringkas cerita, Nabi Ismail pun berjumpa Nabi Ibrahim, lalu dibaringkan. Pegang, wahai bapakku, buatlah apa Allah suruh, kamu akan dapati aku orang yang sabar. Pegang, sembelih. Bila sembelih, tarik tak boleh, tarik tak jadi. Nabi Ismail kata apa? Mungkin kamu kesian dekat aku sebab anak. Tutup mata. Tutup mata. Akhirnya ditutup, ditarik, tak boleh juga. Ditarik kali ketiga dengan izin Allah. Jalan pisau tu. Dengan kesabaran tuan-tuan, Allah gantikan Nabi Ismail dengan kibas. Kibas itu turun daripada langit yang diangkat ketika peristiwa Habil dan Qabil. Ingat tak Habil dan Qabil? Ketika mana Qabil mempersembahkan korbannya hanya gandum-gandum yang hampa. Habil memberikan ternakan yang sangat gemuk, sangat sihat. Lalu dia angkat, diterima Habil. Berlaku pembunuhan. Kambing tu diganti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu benda yang baik tuan-tuan, tuan-tuan tak nampak sekarang. Contoh tuan-tuan derma sikit aja. Kan, dalam masjid ni tak nampak, tapi kita akan nampak ketika di akhirat esok. Tuan-tuan buatlah apa yang boleh buat, benda baik buatlah, tapi kena korban sikit. Korban harta, korban masa. InsyaAllah Allah akan bagi. Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Nabi Ibrahim tuan-tuan menyembelih, tengok-tengok diganti dengan kibas. Bila diganti tuan-tuan, itu menjadi syariat kepada kita untuk menunaikan haji. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, kita ada wajib haji, melontar Jamratul Ula, Jamratul Aqabah, kemudian Ula Wusta Aqabah. Kemudian kita juga ada bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Dan kita juga ada wajib haji, rukun haji, iaitu wukuf di padang Arafah. Inilah peristiwa yang berlaku tuan-tuan. Kita disunat dalam keadaan muakkad untuk buat korban. Jadi buatlah tuan-tuan. Kerana apa? Kerana fazilatnya pertama, mengampunkan dosa kita. Dan ketika mana tuan-tuan berlaku peristiwa 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita disunatkan untuk berpuasa. Berapa hari bulan? 9 Zulhijjah. Jatuh berapa hari bulan? 27, 29. 20 apa? 28 dan 9. Tuan-tuan pun tak tahu dah. Tak tahu pun, malas nak puasa. 28. Jadi 28 hari bulan kita pakat puasa 9 Zulhijjah. Pahala dia seperti mana kita berpuasa 2 tahun sebelum dan selepas. Tu penting tu kita ambil pahala-pahala ni. Dan tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, puasa senang aja. Senang aja, bukan susah pun. Cuma nak buat kena korban sikit. Di antaranya lagi apa? Kebaikannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat kita orang yang buat korban ni. Di antaranya Allah jauhkan sifat-sifat mazmumah, sifat sombong, sifat takabur, sifat yang Allah akan tanam dari diri kita, sifat ikhlas, sifat sabar, sifat bersyukur. Sebab tu orang yang korban ni ada dua. Pertama syukur, yang kedua sabar. Syukur banyak-banyak. Tuan-tuan, ada di kalangan kita Allah bagi rezeki banyak. Tanda kita hebat, kita syukur bila Allah bagi rezeki. Tuan-tuan ada kereta, syukurlah. Tuan-tuan ada isteri, syukurlah. Tuan-tuan ada anak, syukurlah. Bila Allah bagi rezeki, tanda dia syukur. Itulah nikmatnya. Syukur tu maksud dia apa? Bukan saja alhamdulillah. Syukur itu kita terima seadanya. Seadanya. Dapat duit, alhamdulillah saja. Tak jadi, seadanya. Maka syukur itu akan mengangkat, menjadikan berkat. Kita ada isteri, syukurlah, alhamdulillah, berkat isteri kita. Kita ada suami, syukurlah, berkat. Ada orang ada suami, komplain macam saya pernah ceritakan. Kenapa dia bunyi macam tu kan? Nak suruh berhenti ni. Ada suami jumpa saya, ustaz, saya nak minta cerai. Berapa lama kahwin? 26 tahun. 26 tahun kahwin nak minta cerai. Saya tanya kenapa? Saya tak bercerai ustaz. Tu lepas bercerai habis iddah, saya nak kahwin dengan ustaz. Bukan saya lah, ustaz lah, dia nak cari ustaz. Saya kata kenapa nak bercerai, nak kahwin dengan ustaz-ustaz? Kenapa? Susah ustaz. Suami saya bila tidur ustaz, dulu masa kahwin,
Sekarang ni 26 tahun Ustaz, dia tidur. Saya tak boleh tidur. Kenapa? Dengkornya sangat kuat. Berdengkor. Saya kata dengkor macam mana? Bunyi macam mana? Bunyi macam kapal Ustaz. Kapal macam mana? Bunyi kuat sangat. Saya kata kalau Ustaz tak berdengkor kah? Ustaz okey kot. Dia. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergilah tidur dengan sahabat saya. Namanya Ustaz Haslin Bahrin. Live kan mampu aku dia tengok. Oh, dia tengah duduk bersembang tu. Tengah bersembang, Dato' Lena. Saya pernah, hoi. Ada apa? Berdengkok kuat. Aku tak dengar pun. Memanglah hang tak dengar. Hang Lena. Ustaz kalau perut boroi tu jangan tanya lah. Sama lah. Kan? Ada satu ustaz lagi, tuan-tuan try panggil dia. Namanya Syamsul Debat. Dengar tu. Dia ceramah lagi dalam tidur. Saya tanya dia, hoi, kamu hang tidur berdengkor, aku berdengkor apa? Hang ceramah. Dia kata tadi aku forum, hampa bagi masa tak cukup. Jadi aku ceramah dalam tidur, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bagi masa cukup kat saya. Saat lagi aku tidur, dia ceramah lagi. Pernah saya lena, tuan-tuan, saya ceramah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Rupanya tak cukup masa. Isteri saya kejut. Bang, sudahlah bang, tak larat dengar dah bang. Dia nak kahwin dengan ustaz, tak berdengkor. Sama aja. Ayah saya umur 80-an lah. Kami buat hari keluarga. Yang lelaki tidur dengan ayah, yang mak tidur dengan isteri, dengan anak perempuan. Ayah saya tidur. Ayah saya gemuk, tuan. Tidur. Kami semua tak boleh lena. Dia berhenti. Semua bangun. Ayah jalan apa? Lepas tu dia sambung balik. Kata ayah, kami pagi semalam tak boleh lena ayah, jaga pagi. Panggil mak, berapa lama dah hidup dengan ayah? 30 tahun lebih. Mak boleh duduk tu malam-malam lena dengan ayah. Dia kata apa? Ayah berdengkur kuat. Tak apa, dia kata, kurang-kurangnya ada lagi dengkur tu. Satu hari aku tak dengar dah dengkur tu. Betul tak? Tak dengar dah. Rupa-rupanya mak saya mati dulu, tuan. Mak saya tak dengar dah suara ayah saya. Mak meninggal dulu. Tapi dia sebut, alhamdulillah, dia kata ada juga dengkur tu. Satu hari tak ada dah. Sebab tu kakak bila suami berdengkur, buat tak tahu aja. Syukurlah. Malam ni kalau dia berdengkur, kakak duduk di sebelah. Berikan galakan. Abang, teruskan. Kerana apa? Satu hari dengkur tu tak ada dah. Syukurlah. Syukur tu bukan alhamdulillah saja. Terima seadanya. Kita ada suami, alhamdulillah. Syukurlah. Ada orang tak ada suami. Ada tak sini tak ada suami? Suami meninggal, angkat tangan. Tak berani nak angkat. Siapa sini yang tak kahwin lagi? Tak payahlah angkat. Kamu tak balik lagi. Kan? Alhamdulillah, syukurlah. Tanda dia syukur, kita terima seadanya. Kita makan, sedap. Tanda syukur, terima seadanya, sedap itu. Makan seadanya. Macam malam ni ada jamuan kan? Tuan-tuan, tanda syukur apa? Terima seadanya. Untuk semua kan? Untuk saya seorang aja? Saya seorang aja? Terimalah seadanya. Tanda syukur. Tapi semua kan? Jamu semua. Kaya betul lah orang sini kan? Ada semua tu, jangan balik ya. Apa tu? Makan apa tu? Jamu apa? Nasi bungkus lamb chop. Amboi adik sebut lamb chop. Betul ke lamb chop? Tak ada. Apa tu? Nasi lagi. Apa? Tak tahulah. Ikan temenung. Temenung pun mahal sekarang. Baru ni saya beli sekilo RM22. Pergi tengok temenung dulu. RM22. Ikan temenung, ikan kembung tu kami bagi temenung, ikan temenung. Memang temenung lah sekarang, tuan-tuan. Syukur seadanya. Sebab tu ada suami syukurlah, ada isteri syukurlah. Ada kata ustaz, saya nak kahwin seorang lagi. Alah, kalau tuan-tuan nak cari bala, kahwinlah.
Saya setakat ni istiqamah lah seorang lah. Sebab tu bila tangkap gambar orang suruh buat macam tu, saya tak buat. Ada kata kenapa tu? Sebenarnya saya nak bagi tahu aku seorang tu lah memang tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Menunjukkan la ilaha illallah. Tapi nak bagi tahu kata syukurlah ada juga isteri. Isteri ni tuan-tuan tanda syukur apa? Dia bagi tenang. Ni tuan-tuan datang kan, isteri tuan-tuan duduk di rumah, tuan-tuan balik, apa pahala yang tuan-tuan dapat di masjid ni isteri dapat. Tak rugi. Tuan-tuan dengar dapat pahala, isteri tak kurang pun. Sebab dia bersyukur dengan seadanya. Aku ada suami selalu pergi masjid, alhamdulillah. Tu tanda syukur. Tuan-tuan balik pula ketuk pintu, Assalamualaikum. Isteri buka pintu, bang balik tadi kenapa lewat sangat? Terus bagi alasan, Ustaz Abdullah Khairi ceramah panjang, aku juga kena bahan tuan. Masuk yang air ada tak? Ada bang, atas meja. Jom kita makan sekali. Abang pun tenang ya. Jamin isteri syurga Allah. Jamin. Ini abang balik ketuk pintu, tok. Dia tak buka pintu, dia buka tingkap lah. Buka pintu, dia buka tingkap. Ingat nak tidur masjid, dia kata kurang ajar punya bini. Tidur apa ustaz tu? Ceramah panjang, macam-macam masuk kan. Buka pintu, dia buka pintu. Air dah. Air apa? Pergi ambil lah peti air. Kita pun buka peti air, haram jadah punya bini. Pegang minum. Kita tak reda dengan isteri apa yang dia buat. Jamin isteri neraka Allah Subhanahu wa taala. Senang, simple aja. Isteri ni servis baik, walaupun tak cantik, kita akan tenang, kita reda seadanya. Itu tanda syukur. Isteri kita tak cantik pun, tengok muka tak ada lah macam Nelofa kan, taklah macam Siti Nurhaliza. Sebab tu saya sebut ni kenapa? Ni orang pergi umrah ni, pergi haji, jemaah haji perempuan jaga. Bila lalu dekat kedai-kedai di Mekah, ni yang jual tu akan panggil Nilofa. Dia panggil Nilofa. Isteri kita badan 82 daripada atas ke bawah. Nilofa apa? Panggil Nilofa. Terus dia masuk dalam kedai, dia beli semua. Nilofa punya pasal. Ada yang panggil Siti Nurhaliza, singgah dulu, tengok dulu, macam-macam ada. Dia isteri kita Siti Nurhaliza, beli semua. Isteri saya balik, kerana apa? Dia panggil Rosmah Mansur, balik terus bentar. Silap panggil tuan. Ni isteri kita bukan Nelofa pun. Isteri kita tak cantik, tapi kita tengok tenang aja. Bang, kerana servis. Kalau kata isteri cerewet, sama aja. Isteri ustaz pun sama. Kalau kata isteri cakap banyak, isteri ustaz pun cakap banyak. Sama aja. Aku kalau duduk dalam kereta dia senyap, tapi ketika dia tidur, masa tu dia bercakap, abang tadi beli baju bang, orang nak lena baru bercakap. Kita pun ya lena. Orang cakap dengan dia lena, kita pun buka cakap. Sama aja isteri ustaz dengan isteri tuan-tuan. Sebab tu syukurlah ada juga satu hari hak beletir tu tak ada dah. Satu lagi saya sebutkan, kalau saya ulang lah. Orang perempuan ni dia banyak pilihan. Kalau nak ikut dia tak nak abang. Saya pernah minum, saya kata pernah tak abang bagi kat isteri minum daripada bekas tu. Sebab Nabi pernah buat dekat Siti Aisyah. Dia kata saya tak sanggup. Saya kata kenapa? Suami sendiri. Ustaz dulu dia minum, saya sanggup ustaz. Sekarang dia minum ustaz, bulu hidung sambung dengan misai. Sambung dengan misai ustaz, dia masuk terus sekali dalam. Aku tak sanggup ustaz. Tapi kak redalah, bahagia. Nampak macam mana? Ada orang juga ada bulu hidung kan? Ada orang ada misai, ada suami bulu tak ada apa ada. Syukurlah, tanda syukur, terima seadanya. Ada orang tuan-tuan, dia kata suami dia kan cerewet, suami dia orang lelaki ni dia tak banyak pilihan. Dia kalau ada isteri tu dia akan tengok yang lain, tapi biasalah, tapi hati dia tetap kalau servis bagus. Saya cerita tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan tengok orang perempuan ni kalau dia nak beli, dia tengok banyak pilihan kan. Kita orang lelaki senang tak?
Senang, kita 9 barang satu kedai lah. Kepiah satu kedai. Dalam kedai tu mesti ada baju. Dalam kedai tu juga ada kain, ada seluar, ada spender, ada semua. Ambil terus bayar. Itu orang lelaki. Tuan-tuan sama tak? Paling tak suka seorang lelaki ialah shopping. Tuan-tuan suka tak? Kalau tuan-tuan suka, tuan-tuan adik-beradik sajak. Saya shopping cukup tak suka. Allah. Hari raya saya ada 5 orang anak. Isteri seorang, 6 anak perempuan. Isteri saya pergi shopping dengan anak perempuan 5 jam. Habis-habis dia keluar daripada shopping, Ustaz pula dah, abang tak jumpa. Dia kata tak jumpa barang, aku cukup geram tuan-tuan. 5 jam tak jumpa. Kita shopping 20 minit lah kalau panjang pun. Betul tak? Sebab tu kalau pergi Mekah tu orang lelaki beli, dia beli sat je 5 minit ataupun 20 minit, macam-macam dia beli. Masuk kedai, saya kata perempuan jangan turun bas, lelaki turun. Perempuan, alah makcik bagi suami turun sekejap je, 15 minit semua dia beli. Kacang cerdik, kacang bodoh 3 suku, semua dia beli sekejap. Kalau perempuan sejam. Kacang cerdik makan tak sedap, masin, Allahu Akbar, masin pula dah. Pergi makan kurma ni kecil ustaz, kita pergi kedai lain boleh tak? Dalam hati hang belilah kurma tu. Diam tuan-tuan. Itu naluri orang perempuan, suka memilih. Sebab tu orang perempuan pakaian dalam dia ada satu kedai, coli dia saja ya. Spender dia satu kedai, aksesori wanita. Orang lelaki ada tak satu kedai spender lelaki ya? Tak ada. Betul tak? Dan spender orang perempuan dipamer, betul tak? Dia masuk, dia boleh pilih. Orang lelaki spender dalam kotak ada tak dipamer? Kalau yang pamer tu harga RM1.20, murah punya, murah. Yang mahal dalam kotak. Sebab tu orang lelaki pergi, dia pegang kotak lah. Saya pernah tuan-tuan ceritakan, isteri saya masa tu Covid pakai mask, pakai kepiah ni. Dia kata, abang jom. Pergi mana? Kedai aksesori wanita. Beli spender dia tu. Dia tengok, ayang pergi masuk lah. Bang, jom teman. Saya kata, ni kepiah pakai tau tak? Aku ustaz. Alah, pakai mask, orang tak tahu. Tak mau lah. Tunggu. Saya tunggu sana. Dia masuk. Dia panggil, bang. Dia suruh masuk dalam kedai tu. Ustaz, kepiah. Dia buat macam tu. Dia panggil kali kedua. Hampa jangan tunggu panggilan ketiga. Hampa nak mampu, hampa tunggu. Dia boleh masuk dalam kereta, tak bercakap sampai balik. Sebelum dia panggil yang ketiga, aku pilah duduk tepi pintu tu. Orang kenal tuan-tuan. Lalu-lalu duduk tepi tu. Ustaz, Allah, kenapa tunggu depan kedai ni? Tak ada apa. Semua pakat tengok. Ya Allah, malunya. Tiba-tiba isteri saya dalam duk ramai tu, dia pegang satu spender dia. Bang, color ni okey tak? Color ni. Dalam hatiku, color apa? Tak pakai pun okey. Tapi itulah orang perempuan. Sabar aja, redalah seadanya. Bahagia. Betul tak? Bahagia, sama aja. Tu je ustaz. Sebab tu spender kita dalam kotak. Orang lelaki ambil kotak, dia tengok apa? Pertama, jenama. Kalau spender yang gantung tu murah. Dia kalau yang mahal tu kan Orlando. Kalau yang gantung tu Orlandoni. Dia tambah. Kalau yang dalam kotak Adidas. Tapi gantung Adais. Murah lah tu. Pakai 3 hari dia landok tuan. Dia orang utara kata landok kan. Jadi ni pegang tengok apa? Jenama Orlando. Saya Orlando lah. Yang kedua apa? Saiz. Tuan-tuan tengok saiz kan? Kalau saya XL lah. Kalau abang L kot. Hang M. Hang spender apa? Saya XL lah. Pergi letak jenama saiz. Buka tak? Tak pernah buka. Balik buka. Tengok SL. Buka-buka CS. Agak-agak
Suami kita hantar balik tak? Tak, dia tarik sampai meri dia pakai juga. Kak, itulah suami kak, sama dah. Sebab tu tuan-tuan, tanda syukur, terima seadanya. Syukurlah kita ada suami, kita ada isteri, kan? Macam tu juga tuan-tuan, korban ni kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan tanda syukur di atas apa yang Allah bagi kat kita. Allah bagi isteri, Allah bagi suami, Allah bagi anak-anak, Allah bagi rezeki. Tanda nak syukur, kita buat korban untuk ampun dosa. Kita semayang pun tak khusyuk. Semayang khusyuk tak? Jangan bohong. Allahu Akbar. Kunci hilang seminggu, boleh ingat? Kat mana letak ni? Atas kepala almari. Dalam semayang. Semayang belum tentu tuan-tuan khusyuk kita. Sedangkan Allah kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia kira khusyuk. Semayang khusyuk tak? Ustaz pun sama, tak khusyuk Allahu Akbar. Mula-mula okey, lepas tu dia pergi merata. Biasalah. Ada seorang ustaz duduk di Kedah lah tuan-tuan. Dia semayang. Ustaz tu imam tak khusyuk. Dia beli kereta baru. Tengah semayang, terfikir, alamak, kereta tak kunci. Dia boleh bawa masuk tangan dalam poket. Kami dalam hati, tu imam kunci kereta. Tu imam pun tak khusyuk. Ada satu imam tu tuan-tuan, Ramadan, kan dia pakai ni, letak kat sini, baca macam sedap, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita belakang tengah baca tuan-tuan. Ingat tak telefon Nokia? Nokia dulu yang lipat tu, yang lipat. Dia bubuh sini. Telefon dia bunyi tuan-tuan. Bunyi apa? Bukan bunyi tat 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 tat. Tak. Ada lagu. Tak ada lagu apa? Cindailah mana. Siti Nurhaliza. Yang dua pula Allah bunyi. Betul-betul dengan mic ni. Satu masjid, bukan satu masjid, satu USJ dengar. Cindailah mana. Lepas tu pula nak buka lambat, dia duk Allah, 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 Allah. Yang makmum, cindailah mana. Semua tak khusyuk tuan-tuan. Cara dia macam mana? Ni Allah bagi kelebihan untuk buat korban, ampun dosa. Yang ni peluang dia untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ambil peluang, rugi kita tuan-tuan, kan? Tanda syukur. Yang kedua, tanda sabar kita. Nak keluar duit, sebab tu sabar tu tiga. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah, as-sabru ala maksiyah. Tuan-tuan nak buat korban untuk ibadat, kena sabar, keluarkan duit. Sini satu bahagian berapa ringgit? Satu bahagian 800. 8,5 sekarang, betul lah, 8,5. Sekarang lembu kalau 600 tak boleh dapat lah tuan-tuan. 8,5. RM50 tu kita ambil untuk pengurusan. Selalu yang tu lah. 800 ni kira lembu elok sikit lah. Kalau 600, lembu tu belum sempat sembelih, dia mati dulu. 800 tu elok sikit lah. 8 kalau 7, 8 kali 7 5,600. Elok sikit lah. Baru ni kami buat korban yang 16,000. Yang lembu ada tu. Lembu apa panggil? Lembu sado. Lembu tu dia bunyi lagi. Dia bunyi tu. Kalau hak 560, dia bunyi. Sembelih tuan-tuan, 16 orang pegang. Ni kepala dia tu 4 orang pegang. Sebab apa? Dia buat tukang sembelih terpelanting. 16,000. Yang tu dapat 2 pikul. 2 pikul ni 200 kilo. Allah tuan-tuan, besarnya. Perut dia saja dekat 30 kilo. Perut saja. Perut dia saja, tak masuk taik lagi tuan-tuan. Oh, yang tu besar, 16 kilo. 16 kilo pula dah. Apa? 16,000. Yang paling bagus buat unta. Unta kalau di Mekah 9,000. 9,000 rial. Kami bawa ke sini baru ni 26,000 unta. Di Mekah unta tak payah pegang, berdiri je dah. Pegang pisau, tarik, unta tu jatuh. Datang Malaysia 8 orang pegang. Unta tu tak nak mati tuan-tuan. Dia kata orang Malaysia banyak dosa, dia kata. Lepas tu saya kalau makan unta tu duk teringat tu mulut dia tu. Aku duk tengok gigi dia tu, aku tak apa lalu tu.
Tapi unta ni bagus, dia panas. Kami buat baru ni hampir 26,000. Dia orang dapat seorang satu kati 600 gram. Seronok tuan-tuan dapat dah, tapi isi dia kasar sikit. Tapi lemak dia goh dia ni, lemak tu sangat bagus. Buatlah tuan-tuan sekali import unta. Kerana apa? Buat yang terbaik. Yang terbaik yang boleh kita buat. InsyaAllah kita akan dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Tanda syukur kita taat. Nak sembahyang kena sabar. Nak korban kena sabar keluar duit. Nak apa? Nak puasa ni 9 Zulhijjah kena sabar. Kena sabar, nak taat. Nak dengar ceramah ni kena sabar, betul tak? Kalau tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan bangun perlahan-lahan. Lepas tu pergi tandas. Lepas tu start kereta belah balik. Orang tanya, alhamdulillah ustaz, sabar dah ustaz. Balik. Kena sabar dalam taat. Yang kedua apa? Untuk diuji sabar apabila Tuhan turun musibah. Covid baru ni tuan-tuan sabar tak? Yang semayang imam dengan AJK aja. Semua komplain. Oh, semayang imam AJK. Kami tak boleh. Dah buka haram tak mai juga. Sebab tu nak tanya betul-betul. Ini orang USJ 1 aja ke? Cuba angkat tangan. Siapa khariah masjid ni? Orang sini, orang masjid ni. Khariah masjid, cuba angkat tangan. Tak ramai. Orang luar. Orang bukan khariah sini. Orang luar ramai lagi. Orang khariah. Yang tak angkat tangan tu daripada mana ni? Malaikat, wah tuan-tuan. Bersama-sama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kena sabar dalam nak buat ketaatan. Begitu juga nak buat yang seterusnya, nak buat maksiat, kena sabar. Kalau tak sabar, kita boleh pergi berzina, kita boleh ikan nombor ekor, kita boleh tak tutup aurat. Sabar tuan-tuan. Sebab tu pengorbanan ini melahirkan dua. Pertama syukur, yang kedua sabar. InsyaAllah tuan-tuan tanam dalam diri kita dengan syukur dan sabar ini supaya kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sangat-sangat, sebab tu saya duk berdakwah ni. Saya bukan penghukum, bukan bagi hukum, tak. Saya hanya dakwah aja sampai aja. Ud'u ilallah. Dakwah sebagai dai. Ada orang nak hukum, itu tanya ustaz-ustaz yang pakar dengan hukum lah, yang pakar usul fiqh. Sebab tu orang yang jadi mufti dia pakar usul fiqh. Saya mengaji usul fiqh hanya masa 4 sanawi aja. Kemudian saya sambung dalam agama tapi pengajian Islam. Tak mencakupi semua. Jadi bolehlah untuk kita berdakwah, baca ayat Quran, sebut hadis sikit. Tapi nak buat hukum, tanya orang yang pakar. Ada yang pakar dia. Jadi insyaAllah pakar itu, dia pakar pada khusus yang tertentu. Contohnya ada orang pakar dalam bab faraid. Jangan tanya semua ustaz ni pakar semua, tak. Ada orang pakar faraid. Ada orang pakar apa? Pakar bab harta zakat. Ada orang pakar zakat. Ada orang pakar apa? Pakar tentang tafsir Al-Quran. Pakar. Macam kita lah electrical pun ada elektronik, ada mechanical engineering kan. Ada elektronik, ada engineering, ada mechanical engineering, mekatronik, macam-macam. Jangan semua kata engineering semua dia tahu, tak. Macam tu dalam agama ni. Saya hanya bercakap untuk menyampaikan dakwah. Ada orang dapat, kita harap boleh masuk syurga bersama-sama. Kalau abang masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Kalau saya, insyaAllah saya nak tarik tuan-tuan. Tapi siapa yang balik tadi, tak ada harapan lah. Sebab tu kena tunggu sampai habis. Jadi tuan-tuan sabar tunggu. InsyaAllah harap kita masuk syurga. Kita pun umur 55 dah. Bukan muda 55. Tuan-tuan umur berapa? 55. Sama dengan saya. 55 dah. Kawan saya 6 orang dah mati. 6 orang mati dah dalam kelas. Alhamdulillah Allah kurniakan saya tak pernah ada sakit kronik. Tak ada sakit. Orang tanya saya, ustaz alhamdulillah tak pernah sakit. Kerana apa? Sebab saya tak pernah cek. Kalau cek tahu penyakit, tak payah cek. Senang aja. Sakit sikit-sikit makan Panadol lah. Takut tuan-tuan kalau cek tahu kencing manis, darah tinggi. Jadi kalau tak tahu tenang, tengok ustaz tak ada darah, mati dah. Jadi insyaAllah semoga ada manfaat malam kita ini, penghayatan daripada ibadah korban, dan insyaAllah kita akan dapat fazilat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan jangan lupa ya, pergilah makan dekat UAK Cafe. Ada 3 sini. UAK Cafe depan Balai Polis USJ 8.
Satu lagi dekat Taman Medan. Satu lagi Taman Medan, PJ. Satu lagi dekat Bukit Jelutong. Ada 3. Bukit Jelutong, USJ 8, Taman Medan. Sedap tuan-tuan, harga murah je. Chicken chop, lamb chop, macam-macam chop lah. Tuan-tuan pergilah makan, macam-macam ada. Dan insyaAllah duit tu tuan-tuan pergi dekat Penang, ada Mahat Tafiz saya. Mahat Tafiz Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i, ada 8 ekar. Ada masjid yang cantik dalam tu. Ada dewan badminton, ada futsal, ada kafe dalam tu, ada dobi, ada chalet boleh duduk, ada kolam renang, ada kuda. 8 ekar. Pergilah tengok. Semua keuntungan tu untuk tajar pelajar-pelajar saya makan situ, tidur situ. Free, anak yatim free. Jadi tuan-tuan, bawalah jawatan kuasa, pergilah duduk sana ke, 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam ke, ada chalet. Boleh tidur 300 orang, kolam renang pun ada. Kemudian ada gelanggang archery. Siapa yang pergi sana rasa tak nak hidup dah, kita jadikan target. Letak panah terus, mati terus tuan-tuan. Dan kita nak buka bulan 8 ni untuk warga emas. Siapa yang nak duduk di sana, duduklah untuk mengaji. Mengaji persiapan untuk mati. Pergilah duduk sana. Kalau rasa tak larat, duduk bagus. Sebab kuliah saya, hoi, mati terus. Saya ada kuliah di sana. InsyaAllah. Nama dia Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i Lubuk Meriam. Tuan-tuan Google aja. Macam-macam ada di situ. Pergilah buat lawatan sebiji bas ke, saya bagi taklimat, boleh makan kat situ, tidur situ. Kemudian saya bawa lawatan sekitar Pulau Pinang. Kalau saya ada lah. Pergilah, seronok tuan-tuan. Sana ada Mahat Tafiz yang hebat. Di antaranya Mahat Tafiz Asy-Syafi'i, lagi Mahat Tafiz Ad-Dakwah Ustaz Sobri Arsyad. Satu lagi Mahat Tafiz Al-Nahdah Ustaz Mutalib Ma'ruf. Ada hotel semua cukup. Pergilah tuan-tuan, dengar kata hebat saja di Selangor. Dekat sana pun ada Mahat Tafiz yang hebat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. 2 rakaat pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di belakang bye-bye. Abang semua, I love you. Tepuk tangan tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.